Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini saya ingin memberikan sedikit ya ulasan berkaitan dengan kenyataan terkini bekas penasihat kanan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua, yang mana kenyataannya ini penuh dengan sindiran ditujukan kepada Nurul Izzah. Itu dia sahabat semua. Namun sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share video ini. Itu dia sembari kita ikuti apakah berita yang ingin saya ulas pagi hari ini. Ini dia sindiran Peja bekas penasihat khas kembali kepada diri sendiri. Itu dia gambar di sana. Penasihat khas ini kepakaran dia adalah untuk mengulas ataupun review makanan. Itulah dia kerja yang dilakukan oleh penasihat kanan penasihat kanan kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan juga di dalam era Kerajaan Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak hari ini mereka mula meroyan, mereka menggunakan isu ini ya untuk kononnya kerajaan ini kerajaan yang berbagai yang mereka berikan gelaran nepotisme lah, kronisme lah, berbagai lagi. Itu dia. Jadi kalau kita lihat sebelum ini sahabat-sahabat semua, mungkin Anda ada di antara Anda yang tidak tahu ya, dalam perlantikan ya, Peja ini dilantik sebagai penasihat kanan ya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Beliau ya dibayar sebanyak RM27.000. Ini belum masuk dengan allowance dia sebab dia dilantik sama taraf ya, setaraf dengan menteri. Jadi hari ini kalau beliau sendiri membuat kenyataan seperti ini, rasanya apa yang dinyatakannya itu adalah menembak kepada diri sendiri. Kenapa saya katakan itu? Jadi ini berita ya, 2021 Peja dibayar gaji notis sebulan RM27.000 sebagai penasihat Muhyiddin 11 hari. Ya, dalam masa 11 hari beliau sudah pun dibayar 27.000. Itu dia sahabat-sahabat semua. Betapa hebatnya mereka menggunakan sistem kronisme mereka, melantik dengan memberikan gaji dan allowance puluhan ribu ya, tapi rakyat pada era pentadbiran Perikatan Nasional ya berada dalam keadaan yang begitu terkesan terbeban dengan keadaan ataupun keuangan yang tidak menentu. Jadi sahabat-sahabat semua, hari ini saya ingin membacakan kenyataan daripada Peja ini ya. Ya, Peja yang memberikan satu sindiran pedas khususnya kepada Nurul Izzah. Katanya Anwar lantik Izzah sebab ada kemampuan teramat hebat. Itu dia kenyataan daripada Faisal Azumu ataupun lebih dikenali sebagai Peja, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faisal Azumu, dalam nada menyindir meminta semua pihak berlapang dada dan memberi peluang kepada Nurul Izzah Anwar membuktikan kemampuannya dalam memikul tanggungjawab sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada bapaknya Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya semua perkara yang rakyat hendak akan selesai. Itu dia. Betapa hebatnya sindiran pedas dia ini. Tapi dia lupa ya, semasa beliau menjadi penasihat kanan juga kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional, ya kita tidak nampak ya sumbangan signifikan yang beliau lakukan. Dan apa yang beliau lakukan di dalam media sosialnya adalah untuk review makanan, review itu dan ini dan sebagainya, tapi tidak ya melakukan sebarang sumbangan terhadap ekonomi, keuangan dan juga penasihat. Sedangkan kononnya mereka adalah kerajaan yang best katanya, tapi kita boleh nampak ya pada era ya Kerajaan Perikatan Nasional rakyat terbeban sehingga wujud ya untuk setiap rakyat terpaksa mengibarkan bendera putih. Itu sebagai simbolik sebagai terkesan karena terbeban dengan keadaan keuangan dan sebagainya. Itu dia. Tambahnya lagi, kerana tidak mungkin seorang yang dilantik menjadi Perdana Menteri melantik anaknya sendiri sebagai penasihat kalau anak itu tidak berkemampuan yang teramat hebat, kata sindirannya. Jadi kita akan bagi beliau peluang menasihati Perdana Menteri dan Keuangan, maka akan selesailah masalah kita, katanya, lapor daripada Asro Awani. Wow, itu dia ya. Dan juga ini antara gambar
kita boleh nampak ya sebenarnya ini adalah satu sindiran politik yang tidak matang yang menggunakan isu-isu seperti ini untuk ya menghasut kebencian kepada rakyat di luar sana, sedangkan hakikatnya semasa era beliau dilantik sebagai penasihat kanan, ya, rakyat sendiri mengakui bahwa tidak ada satupun sumbangan, ya tidak ada satupun nasihat yang diberikan, ya mungkin ada tapi apa yang diberikannya itu tidak memadai, ya sehingga kita boleh nampak ekonomi negara kita merundum, ya, nilai ringgit yang semakin jatuh dengan paling teruk dalam sejarah Malaysia, ya sehingga sebegitu inflasi meningkat, harga barang meningkat dan sebagainya, dan pelabur-pelabur juga lari ya daripada Malaysia kepada negara-negara seperti Indonesia, Singapura, Thailand, sahabat-sahabat semua. Apakah nasihat yang telah diberikan sehingga perkara-perkara sebegini boleh berlaku di dalam pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan Pejah sebagai penasihat? Memang satu yang teramat gagal. Katanya sebelum ini Nurul Izzah yang mendedahkan pelantikan bagi jawatan itu dalam satu wawancara bersama satu media. Pendedahan Nurul Izzah itu mengundang berbagai reaksi serta kritikan daripada berbagai pihak pembangkang maupun wakil rakyat PKR sendiri. Katanya bagaimanapun Perdana Menteri mempertahankan pelantikan Nurul Izzah bagi membantu kerajaan termasuk memastikan segala proses pemberian kontrak dan tender dilakukan secara teratur. Dan perlu ingat sahabat semua, pelantikan Nurul Izzah ini adalah secara pro bono. Pro bono maksudnya tidak dibayar 1 sen ataupun dia memberikan hikmat kerjanya sebagai percuma. Tidak seperti ya penasihat kanan Muhyiddin Yassin ini Pejah yang dibayar 27.000 dalam masa 11 hari beliau bekerja. Wow, itulah ya satu perkara yang sangat hebat ya di dalam era Kerajaan Perikatan Nasional ini. Anwar juga mempertahankan kelayakan anak sulungnya itu bekas ahli Parlimen Pematang Pau yang tewas pada PRU yang ke-15 yang lalu. Anwar berkata selain memegang ijazah sarjana muda kejuruteraan, Nurul juga memiliki ijazah sarjana dasar awam dari John Hopkins School of Advanced International Studies di Amerika Serikat. Ya, setiausaha politik Nurul Izzah juga Amir Hes Ghazali pula berkata tidak timbul dakwaan kronisme ataupun nepotisme kerana lantikan itu dibuat demi kepentingan negara. Malah katanya Nurul tidak sebarang kuasa untuk meluluskan projek dan tender kerajaan. Itu dia satu sebenarnya. Ya, walaupun mereka tahu bahwa pelantikan ini tidak memberikan advantage kelebihan kepada Nurul Izzah sebab beliau hanya memang ya untuk memerhati, untuk memberikan pendapat dan juga nasihat. Ya, tapi beliau tidak mempunyai puncak kuasa. Ya, beliau tidak mempunyai kuasa untuk memanggil mana-mana jabatan atau kementerian untuk mengadakan meeting bersama ya dan juga untuk meluluskan tender dan sebagainya. Tapi kita tahu kerana pembangkang ini kerjanya membangkang, tapi dengan cara mereka membangkang hari ini sahabat-sahabat semua, kita boleh nampak bahwa standard cara mereka membangkang, cara mereka menggunakan pelbagai isu ataupun setengah isu itu adalah satu perkara yang kita lihat adalah satu ketidakmatangan sahabat-sahabat semua. Sepatutnya mereka membangkang kepada dasar, kepada perkara-perkara yang menjurus kepada rakyat. Ya, bagaimana kerajaan hari ini sepatutnya dinasihati supaya lebih mengutamakan rakyat dan sebagainya, tetapi tidak. Mereka menggunakan pelbagai isu agama, bangsa, isu seperti pelantikan Nurul Izzah dan banyak lagi sahabat-sahabat semua. Ya, inilah standard pembangkang yang ada hari ini. Saya boleh katakan pendapat saya ataupun pandangan saya bahwa pembangkang hari ini adalah pembangkang. Mereka adalah geng sapu bersih yang tidak memiliki level yang tinggi. Boleh dianggap sebagai level tadika, sahabat-sahabat semua. Betapa teruknya sindiran ini sebenarnya mengenai kepada ataupun kembali kepada diri sendiri yang memberikan kenyataan sindiran pada sini sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih. Mungkin Anda juga mau memberikan sebarang komen, ya boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen ini. Terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu
Tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.